Video kuliah bagi tajuk Slope Deflection Method kali ini kita akan tengok contoh yang pertama. Untuk contoh ini, kita perhatikan ada dua span AB dan juga BC. Dan beban ditunjukkan seperti di gambar rajah. Soalannya, analyze two span continuous beam ABC by slope deflection method. Then draw bending moment and shear force diagram. Take EI constant. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu selesaikannya dengan beberapa step. Kita mulakan dengan step yang pertama, iaitu step yang pertama ialah calculate fixed end moments ataupun FEM. Singkatannya kita gunakan sebagai FEM. Kalau perhatikan dalam gambar rajah tadi, span yang pertama iaitu span AB dikenakan point load. Dan untuk span yang kedua, BC, dikenakan uniformly distributed load. Dalam jadual FEM telah diberikan formula-formulanya dan kita akan guna pakai formula berkenaan untuk mengira FEM. So yang pertama sekali, perhatikan di sini FAB ini mewakili FEM bagi AB dan di bawah ini ialah FEM BA. Digunakan formulanya dan kita akan dapat jawapan dalam unit kilonewton meter. Kenapa kilonewton meter? Sebab nilai ini masih dalam moment, tetapi namanya ialah fixed end moment. Untuk span yang kedua, FBC ini mewakili FEM PC dan FCB mewakili FEM CB. Kita gunakan formula seperti yang ditunjukkan dalam jadual di atas dan kemudian dapatkan nilai di hujungnya. Seterusnya kita tengok step yang kedua, di mana dalam step yang kedua kita akan menulis slope deflection equation ataupun persamaan slope deflection. Untuk menulis persamaan ini, kita akan rujuk balik kepada degree of freedom, iaitu untuk pin diberikan theta kosong, delta tak boleh sama dengan kosong. Untuk roller, delta kosong, theta tak boleh sama dengan kosong. Dan untuk fixed end, deltanya kosong, theta-nya juga mesti kosong. Kita tengok span yang pertama, pada penyokong A, supportnya adalah jenis fixed end dan pada B, supportnya adalah jenis pin. Jadi daripada jadual di atas, ini kita perhatikan untuk pin, theta kosong dan delta-nya kosong. Oleh sebab itu, delta A mesti sama dengan kosong. Manakala untuk B, perhatikan penyokongnya jenis pin dan untuk jenis pin, theta-nya kosong dan delta-nya tak boleh sama dengan kosong. Oleh sebab itu, di sini ditunjukkan delta B tak boleh sama dengan kosong. So, equation-nya kita tuliskan untuk MAB sama dengan FAB ni adalah mewakili FEM AB. Tambah 2EI bagi L darab 2 theta A plus theta B. Ini adalah formula slope deflection. Dan kita selesaikan, perhatikan di sini ada unknown theta B. Disebabkan ada unknown, maka kita jadikan dia sebagai persamaan yang pertama. Kemudian untuk MBA, kita gunakan persamaan untuk slope deflection dan FBA ini mewakili FEM BA. Tambah 2EI bagi L darab 2 theta B tambah theta A dan di sini perhatikan unknown-nya ialah theta B.
Disebabkan ada unknown di situ, maka kita jadikan dia sebagai persamaan yang kedua. Ini untuk span AB. Seterusnya kita tengok untuk span BC. Untuk titik B di sini, penyokongnya adalah jenis pin, maka kecerunan tetanya tak boleh sama dengan kosong. Theta B tak boleh sama dengan kosong. Dan untuk penyokong C, penyokongnya jenis pin, tetanya tak boleh sama dengan kosong. Bila kita dah tahu syarat itu, maka kita tulis persamaan untuk slope deflection. MBC sama dengan FBC lagi sekali, ianya mewakili FEM BC, dan di bawah ni FCB mewakili FEM CB. So, dalam kedua-dua persamaan ini, untuk MBC ada dua unknown dan untuk MCB ada dua unknown. Disebabkan ada unknown, maka kita ada dua persamaan lagi, iaitu persamaan 3 dan persamaan 4. Step yang ketiga. Step yang ketiga, kita nak cari unknown tadi. Kalau kita ingat lagi, unknown kita ialah theta B tak sama dengan kosong dan juga theta C tak sama dengan kosong. Jadi sekarang kita nak cari nilai theta B dan juga theta C. Baik. Pada titik B di sini, tadi kita ada MBA dan juga kita ada MBC. Katalah MBA ini dia bertindak secara lawan jam dan MBC ini bertindak secara ikut jam. Maka MBA tambahkan dengan MBC, nilainya mesti kosong. Kenapa mesti kosong? Sebab dekat penyokong pin tiada momen bertindak. Pada penyokong jenis pin tidak ada sebarang momen bertindak. Oleh sebab itu, MBA plus MBC mesti sama dengan kosong. Dan kita dah kira sebelum ini tadi, kita dah buatkan persamaan dalam step yang kedua. Kita dah tahu persamaan untuk MBA, kita dah tahu persamaan untuk MBC dan kita jumlahkan kesemuanya sekali dan kita jadikan ianya sama dengan kosong. Apabila kita jumlahkan, masih lagi terdapat dua unknown. Oleh sebab itu, kita jadikan sebagai persamaan yang kelima. Seterusnya untuk titik C, perhatikan titik C di sini penyokongnya jenis pin dan kita tahu pada pin support dianya tidak ada momen. Oleh sebab itu, MCB mesti sama dengan kosong. Dari persamaan slope deflection, kita dah buat dalam step yang kedua tadi, kita dah dapatkan persamaannya dan kita jadikannya sama dengan kosong. Perhatikan dalam persamaan ini, masih ada dua unknown, theta B dan theta C dan kita jadikan sebagai persamaan yang ke-6. Kita kumpulkan persamaan 5 dan persamaan yang 6 dan seterusnya kita selesaikan. Dan kita akan dapat EI theta B sama dengan negatif 20.83, EI theta C sama dengan negatif 41.67. Dan ingat theta ini tidak mempunyai unit. Step yang keempat. Kita nak kirakan final moment. Kita nak kirakan moment pada setiap penyokong. Dengan menggantikan kesemua nilai theta yang telah kita kira tadi, kita dapati MAB dapat negatif 51.38, MBA dapat positif 75, MBC dapat negatif 75 dan MCB dapat kosong. Pada titik C, lagi sekali tidak ada momen, momennya sama dengan kosong. Pada titik B,
tidak ada moment. So, bila kita jumlahkan MBA dengan MBC, maka jumlahnya ialah kosong. Tapi pada A, ianya adalah fixed N, penyokong jenis fixed N, dan pada penyokong fixed N ada moment yang bertindak. So, berapakah nilainya? Nilainya ialah negatif 51.38. Step seterusnya kita nak lukis SFD dan BMD. Sebelum kita melukis shear force diagram dan bending moment diagram, kita mesti kira reaction force-nya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kita akan pisahkan lagi sekali span untuk AB dan span untuk BC. Dan pastikan kita akan masukkan nilai moment yang telah kita kira tadi pada A dan juga pada B. Ingat ya, pada B ni kita tak letakkan kosong. Kita masih menggunakan nilai MAB. Dan ingat, MBA ada nilainya 75 kN. Tapi apabila saya tulis MB, nilainya adalah kosong. Dan kalau saya tulis MBC, dia ada nilai momennya negatif 75 kN. So, jangan confuse antara MB, antara MBA dan juga MBC. So, daripada sini kita boleh menggunakan persamaan asas statik sigma MA equal to 0, sigma MC equal to 0 dan persamaan asas statik sigma FV equal to 0, sigma FV equal to 0. Dan seterusnya kita boleh dapatkan nilai reaction force. Pada titik B ini ada dua nilai RB iaitu 70.60 dan satu lagi ialah 65 kN. So ini sebelah kiri ialah RB1, sebelah kanan ialah RB2. Untuk titik B, total reaction force ni kita akan jumlahkan 70.6 tambah 65. Dan akhir sekali, kita boleh lukis SFD, shear force diagram, setelah kita dapatkan reaction force. Untuk BMD, pelajar-pelajar boleh melukis sendiri berdasarkan kepada pengetahuan yang telah didapati semasa belajar Mechanics of Structure. Sekian untuk video kuliah kali ini. Terima kasih.